Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Tabassum yang terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu yang pertama saudari Wan Nur Akilah binti Wan Saindali, yang kedua saya iaitu Nur Anis Najwa binti Muhammad Mazlan, dan yang ketiga ialah saudara Ahmad Amir Helmi bin Sulaiman. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang tugasan penggubalan penaksiran alternatif bagi subjek Sains Rumah Tangga tingkatan 5, bab 7 iaitu sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Antara hasil pembelajaran yang ingin dicapai di dalam tugasan ini ialah pelajar dapat menerangkan amalan sanitasi yang baik dalam pengendalian dan penyediaan makanan. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan maksud sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan. Dan yang ketiga, pelajar dapat menghuraikan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan sanitasi makanan. Yang seterusnya, ini adalah merupakan arahan bagi tugasan yang diberikan kepada pelajar. Arahannya adalah pelajar hendaklah membentukkan 5 kumpulan yang terdiri daripada 6 orang ahli. Kemudian, pelajar diminta untuk menghasilkan satu peta minda yang mengandungi kepentingan amalan sanitasi yang baik dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Pelajar boleh menggunakan aplikasi seperti MindMaster, MindMap, Xmind dan lain-lain bagi menjadikan peta minda pelajar lebih menarik dan tersusun. Peta minda yang telah siap dihasilkan hendaklah dimuat naik di platform Padlet FYA1245 dengan menamakan nama kumpulan pelajar. Hanya seorang wakil pelajar sahaja yang perlu menghantar peta minda tersebut. Nota, peta minda ini akan dinilai berdasarkan idea dan kreativiti dalam penghasilan peta minda. Tugasan ini perlulah disiapkan pada hari Ahad, 12 Disember 2021 sebelum jam 12 malam. Antara aspek atau kemahiran yang dapat diterapkan dalam tugasan yang diberikan adalah yang pertama, kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi ini dapat diterapkan di dalam diri pelajar semasa pelajar saling berkomunikasi antara satu sama lain di dalam ahli kumpulan bagi membincangkan tentang tugasan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Kemahiran ini dapat diterapkan semasa pelajar saling berfikir untuk mencari isi dan idea bagi membuat tugasan peta minda berkaitan dengan kepentingan amalan sanitasi yang baik dalam penyediaan makanan dan penyimpanan makanan. Yang ketiga adalah kemahiran bersosial. Kemahiran ini dapat diterapkan semasa pelajar bersosial antara satu sama lain di dalam ahli kumpulan semasa menyiapkan tugasan ini. Dan yang keempat iaitu yang terakhir adalah kemahiran multimedia. Kemahiran multimedia dapat diterapkan dalam diri pelajar semasa pelajar menggunakan pelbagai aplikasi peta minda seperti MindMaster, MindMap dan Xmind untuk menghasilkan satu peta minda yang lebih tersusun dan menarik. Okey, seterusnya saya akan menjemput kawan saya untuk membentangkan tentang rubrik. Okey, rubrik. Saya akan membentangkan pasal rubrik. Rubrik ni pada awal maknanya adalah panduan penskoran untuk menilai prestasi pelajar bagi membantu seseorang guru tu dalam memberi markah dengan sistematik. Okey, rubrik yang kami gunakan untuk tugasan yang diberikan kepada pelajar ini adalah rubrik analitik. Untuk penghasilan rubrik yang baik, kita perlulah ada 2 komponen, iaitu komponen pertama kriteria. Kriteria ni adalah perkara yang diambil kira. Yang kedua adalah tahap prestasi, iaitu tahap pencapaian lah. Dekat sini saya dan ahli kumpulan saya telah menyenaraikan 6 kriteria dan 3 tahap pencapaian. Okey, kriteria pertama
mengenai pengetahuan. Pengetahuan yang kami maksudkan ini adalah pengetahuan mengenai tajuk besar iaitu kepentingan amalan sanitasi dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Okey, yang kedua adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini adalah untuk penggunaan teknologi yang sangat menarik dengan membincangkan tajuk tugasan berserta contoh yang sesuai. Okey, aplikasi muka type pula merupakan peta minda memaparkan penggunaan muka type yang sesuai bagi menyampaikan mesej supaya senang dibaca. Okey, untuk ilustrasi pula ialah penghasilan peta minda dengan hanya menggunakan 3 atau lebih ilustrasi. Okey, untuk organisasi ialah keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik. Dan yang kriteria yang terakhir adalah maklumat sokongan. Memberi dan menjelaskan contoh yang relevan disokong dengan sumber yang sahih. Okey, di sini kami menyenaraikan 3 tahap pencapaian iaitu tahap pertama lemah, tahap kedua sederhana dan tahap ketiga adalah cemerlang. Okey, next. Okey, slide ini menunjukkan contoh hasil tugasan yang dihasratkan daripada pelajar. Pelajar boleh merujuk ataupun mencontohilah peta minda yang diberikan ini yang mengandungi semua kriteria yang ada dalam rubrik tadi. Pelajar akan lagi mudah untuk mendapat markah ataupun tahap pencapaian yang ketiga iaitu cemerlang. Okey, seterusnya. Okey, rujukan yang kami gunakan adalah DSKP Sains Rumah Tangga tingkatan 5, buku teks SRT Sains Rumah Tangga tingkatan 5, blogspot untuk rubrik pemakahan analitik dan holistik, dan yang keempat nota kuliah FCE 3502 topik 3 dan topik 4. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.